Majlis, yang dihormati Yang berbahagia Datuk Azman Amin bin Hassan, pengurusi Jawatan Kuasa Mempromosikan Persefahaman dan Keharmonian Antara Agama JKMPKA. Pada asalnya kami nak sebut pun susah, sekarang ini sudah jadi biasa. Yang berbahagia Tan Sri Lee Kim Yew, Founder and Chairman of Country Heights Holdings Berhad, merangkap ahli jawatan kuasa JKMPKA dan juga menjadi tuan rumah pada bagi forum ini. Ahli-ahli JKMPKA yang dihormati, pegawai-pegawai daripada JAKIM, IKIM dan juga KITA UKM, tuan-tuan dan puan-puan, dan terutama sekali saudara-saudara yang belia-belia yang memenuhi Dewan ini. Selamat pagi, salam sejahtera, salam perpaduan, salam satu Malaysia. Saya begitu kagum kerana hari ini di program pada petang hari ini dipelopori oleh semua belia-belia. Kita bagi satu tepukan kepada semua belia-belia. Saya sukacita mengambil kesempatan di sini untuk menyampaikan salam hormat daripada Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Kurup bagi semua ahli-ahli dan juga mengambil kesempatan di sini untuk menghalu-halukan semua kehadiran para hadirin dan juga semua JKMPKA, ahli-ahli JKMPKA dalam majlis ini. Sebenarnya ahli-ahli JKMPKA memainkan peranan yang sangat penting dalam mempromosikan persefahaman dan juga keharmonian antara agama. Dan saya juga kita ada satu grup tetamu yang mungkin baru ataupun mungkin ada tetapi mereka ingin nak menyumbang untuk apa-apa usaha kita, iaitu daripada Persatuan Keamanan Sedunia, Dr. Saras. Itu adalah satu perkara yang baik di mana ramai yang ingin menyumbang untuk perpaduan dan juga keamanan. Sebenarnya kalau kita lihat daripada JKMPKA, nama pun telah menunjukkan bahawa mempromosikan persefahaman dan keharmonian antara agama. Itu yang sangat-sangat penting bagi kita. Kalau kita lihat dari segi Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, tujuan kita ialah untuk memelihara, meningkat dan memperkukuhkan perpaduan. Untuk memelihara, meningkat dan juga memperkukuhkan perpaduan berlandaskan kepada perlembagaan negara dan juga rukun negara. Jadi perkara ini kita sentiasa dan juga harus kita ingat dalam ingatan kita, dan peranan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional adalah salah satu jabatan yang mempromosikan keamanan, persefahaman, tindakan hormat menghormati, tolong menolong dan sebagainya untuk menyudakan satu masyarakat yang bersatu padu, harmoni dalam negara kita. Bagi Datuk Azman, beliau adalah bos saya, bukan sekarang, 32 tahun. Saya bekerja dalam jabatan ini dengan 32 tahun, bos saya 40 tahun. Tetapi apa yang saya belajar daripada bos saya ialah suatu, ini orang yang duduk di Jabatan Perpaduan ini, dia mesti ada beberapa kualiti. Satu, kesabaran. So saya sudah belajar kesabaran ini daripada yang berbahagia Datuk Azman. Yang satu lagi itu, Datuk mengambil tindakan, taking right action at the right place at right time. Itu wisdom yang berbahagia Datuk, dan saya belajar daripada Datuk. Suatu kadang-kadang macam-macam timbul pun isu dan sebagainya. Semua isu itu boleh kita duduk berbincang dan selesaikan dengan kerjasama komponen-komponen yang ada dalam jabatan kita dan juga komponen-komponen yang ada dalam persekitaran kita. Yang penting di sini ialah kita perlu lihat kita sebagai rakyat daripada satu negara. Ini yang bila saya mengikuti yang Berhormat Menteri ke Jordan, kita sempat jumpa dengan Putra Hassan, iaitu adik kepada King Abdullah, yang mempropose atau mencadangkan Interfaith Harmony Week di United Nations. So bila kita berjumpa dengan Putra Hassan, beliau kata 3 perkara. Yang pertama sekali, we must feel that we are people from one country. That is kenegaraan.
Jadi hari ini kita lihat semangat itu memang ada. Kita lihat dalam satu negara, jadi patriotisme ataupun letakkan country di hadapan kita adalah satu unsur yang penting dalam usaha kita untuk mempromosikan perpaduan dan keharmonian. Yang kedua, kita perlu menghormati human values. The value again, human values yang itu ada kaitan dengan perpaduan, tolong menolong, hormat menghormati, toleransi, bantu membantu, give and take. Ini adalah value-value yang telah akan membantu kita untuk menjadikan satu keadaan itu lebih positif. Dan satu lagi itu Putra Hassan beritahu, nak sebarkan value ini, discourse ataupun knowledge ini, kita perlu banyak berdialog. Banyak berdialog. Jadi inilah yang diambil oleh jawatan kuasa JKMPK sejak ianya ditubuhkan, mengambil pendekatan ini, berdialog dengan semua pihak supaya knowledge itu dapat di-share. Kita boleh berkongsi pengetahuan ini, dan dengan adanya knowledge ini kita dapat memahami certain issue atau beberapa isu-isu yang boleh kita duduk bersama dan boleh bincang dan kita selesaikan bersama untuk keharmonian dan sebagainya. Sebenarnya Jabatan Perpaduan Negara sekarang ini memang menghadapi bukan satu putaran lah. KP telah bersara. KP ini pun akan bersara next year. Dan beberapa pegawai kanan telah pun bersara dan berpindah jabatan. Mr. Ho Kek Wah telah pindah dari jabatan ini ke Jabatan Pengangkutan. Encik Kapli juga telah bersara. Dan yang sedia sekali kita punya ketua JKMP, bukan JKMPK, bahagian agama ini, Encik Chan pun akan pindah ke jabatan lain. Dia minta sekarang ni injury time. Dia minta extension untuk 2 minggu ke apakah? Tangguh 2 minggu. Tapi walaupun wisdom ataupun pengetahuan yang mereka telah turunkan tu kita gunakan. Kita gunakan untuk memperkukuhkan lagi usaha-usaha kita untuk memupuk perpaduan, kejiranan dan juga persefahaman antara masyarakat. Dan dalam soal ini, youngsters ataupun belia-belia orang muda yang ada sekarang ini memainkan peranan yang sangat penting. Antara dia mesti blend between orang senior dengan juga youngsters. Kalau dua-dua ni dapat bekerjasama satu sama lain, maka kita dapat membentuk satu pendekatan yang terbaik. Dan yang penting sekarang ni kita perlu melihat apa-apa isu yang kita terima, apa-apa perkara yang berlaku, kita perlu memikirkan, berbincang dan mendapatkan pendekatan-pendekatan yang terbaik untuk menyelesaikan perkara ini. Dan dalam soal ini kita teruskan, bukan saja dengan hari ini, kita hendak Jabatan Perpaduan Negara Integrasi Nasional melalui Jabatan Bahagian Agama meneruskan usaha-usaha dialog ini. Saya dipahamkan banyak resolusi-resolusi telah pun disampaikan dalam majlis ini, dan resolusi-resolusi ini kami akan ambil. Saya dah bincang dengan Cik Chan tadi sebelum masuk sini. Kita jangan tunggu. Kita akan ambil resolusi-resolusi ini, kita akan murnikan dengan dalam satu kumpulan yang kecil di pejabat nanti. Dan bila kita murnikan kumpulan kecil ini, mungkin kita melibatkan jawatan kuasa JKMPK yang boleh menyumbang dan juga mereka-mereka yang hadir dalam majlis ini, dan kita akan come up with some plan tindakan dan sebagainya. Dan ini kita akan jadikan sebagai panduan untuk kita mempromosikan perpaduan, keharmonian dan juga persefahaman di kalangan masyarakat kita yang berbilang kaum. Ini bukan masalah negara kita saja. Seluruh negara macam Datuk Azman beritahu tu, mana-mana kita pergi memang ada. Dan mereka ni appreciate. Kita selalu menerima kunjungan-kunjungan daripada orang luar. Baru ni last 2 weeks before, 3 kunjungan kita terima. 2 daripada Vietnam, 1 daripada negara Nanning provinsi China, dan 1 lagi Australia. Jadi boleh katakan permasalahan itu memang ada di tempat-tempat ini, dan cuma cara kita, pendekatan kita. Kalau kita ambil pendekatan yang terbaik, dialog dan sebagainya, kita boleh selesaikan. Di Vietnam mereka kata mereka ada 14 agama. Saya pun terkejut juga. Kita ada 7 agama. Kita ingat kita yang lebih terror. Dia orang kata ada 14 agama. Jadi bila kita dialog lagi dengan dia orang, dia kata 14 mungkin beliefs. Main agama ada beberapa dan 14 belief dalam tu. Jadi perkara ini memang sama, dan mereka pun ada satu jawatan kuasa. Mereka ada satu jawatan kuasa macam kita ada jawatan kuasa JKMPK,
dan mereka menguruskan perkara ini mengikut rundingan dan sebagainya. Dan inilah yang kita lakukan di sini, secara rundingan, persefahaman, berkongsian idea, berkongsian pendapat dan sebagainya. Dan begitu juga dengan China yang datang dari provinsi Nanning provinsi ini sama juga. Mereka ni ada suku-suku ataupun etnik-etnik, sub-etnik di situ, ada belief yang berlainan, tapi mereka boleh menguruskan dengan terbaik dan mereka ingin belajar dengan kita. Jadi itulah selalunya mereka kagum bagaimana kita laksanakan perkara-perkara ini. Jadi benda yang penting di sini ialah, saya pernah dengar ucapan Prof. Suresh tu, beliau kata kita ni dependent and interdependent. Kita sentiasa bergantungan antara satu sama lain. Bila kita ada bergantungan sama lain, kita perlu tahu kebudayaan dan juga latar belakang masyarakat yang tinggal dalam negara kita. Jadi bila benda itu ada, maka kita akan tolong-menolong, hormat menghormati dan juga akan melahirkan satu perasaan toleransi yang terbaik. Prof. Suresh selalu kata itu. And then satu lagi yang ungkapan Prof. Suresh selalu kata itu, flowers are many but garden is one. Itu ungkapan-ungkapan ini banyak menyentuh hati saya lah sebagai sekarang ini Ketua Pengarah. Pikirkan dengan nasihat dan bimbingan yang saya terima daripada ketua-ketua saya, Dato' Azman, dan sebelum tu kita pernah ada dipimpin oleh beberapa ketua pengarah dan juga dengan kawan-kawan daripada JKMPK. Haji Zaid, mana tu? Kita pergi Jordan sama-sama sekali. Kita pergi dan kita bincang, on the way kita bincang, always kita bincang pasal perkara-perkara yang boleh membantu untuk mempromosikan perpaduan di kalangan masyarakat kita. Yang penting kita perlu memperbanyakkan proses ataupun unsur-unsur positif. Kalau kita dapat hidupkan, dapat sebarkan banyak nilai-nilai positif dalam negara, secara automatik nilai-nilai negatif ini dapat kurang dan juga dapat tenggelam. Tapi kalau kita sentiasa ada nilai-nilai positif ni, dia akan memarmurkan ataupun menukar atmosfer kita ni sebagai satu atmosfer yang selesa, aman, harmoni, bersatu padu dan selesa kita untuk berhubung antara sama lain yang merupakan satu masyarakat yang majmuk dalam negara kita. Jadi dengan kata-kata ini, saya sekali lagi memberitahu bahawa semua resolusi-resolusi yang seperti mana Dato' Azman beritahu tadi ada dua tiga perkara dan ada juga berbagai-bagai resolusi yang telah pun dibangkitkan, kita akan adakan satu kumpulan kecil di pejabat saya nanti bersama dengan pihak-pihak berkenaan dan kita murnikan dan kita cuba come up some plan tindakan ataupun satu plan yang boleh membantu kita. Mungkin membantu bukan saja JKMPK tapi membantu dari segi kumpulan-kumpulan muda kita yang ada dengan kita. Kumpulan muda ialah kita ada kelab rukun negara di sekolah-sekolah, kita ada sekretariat rukun negara di universiti, kita ada rukun tetangga. Rukun tangga adalah kita ada 7,500 rukun tangga sekarang di seluruh negara. Dan kita juga ada lain-lain kumpulan yang boleh bantu kita untuk mempromosikan persamaan, perpaduan, keharmonian di kalangan masyarakat dan sekaligus dia akan menyumbang kepada satu penyatuan masyarakat yang terbesar kepada negara kita yang tercinta Malaysia. Dan kata ini saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan dengan rasminya menutup majlis pada tengah hari ini. Sekian. Terima kasih.